Bertemu buat kali ke-9 di pertemuan ini, pasangan negara Sun Huat dan Siobhan tidak pernah menang walau sekalipun menentang pilihan utama kejohanan ini, Si Wei dan Yaqiong. Namun di pertemuan kali ini, gandingan negara ini tetap menghadirkan cabaran buat lawan dari China sebelum akur perjuangan di set pertama berakhir 16-21. Set kedua, Sun Huat dan Siobhan hanya ketinggalan satu mata sebelum Si Wei dan Yaqiong melancar serangan menekan minyak buru mata demi mata sebelum menoktahkan cabaran dengan kemenangan 21-10. Saya rasa dalam first game, actually kita dua kali ini kita ada prepare dari segi our mental, our mindset semua. Actually, before I went to the game, I agak confident that I want to give my very best. I have the good feeling that ini match yang saya boleh fight dengan mereka. First game walaupun kita kalah, because kita sebelah kalah angin, so many shots that dia attacking, dia lebih advantage lah untuk dia attack. But on the second game, masuk semula saya start again, and then saya rasa masih confident balik untuk fight mereka because I know we are on the side that we are with the win, and it gives us more advantage also. So in the first, I think 10 points itu kita dapat mengawal game tu dengan baik lah. And then after the interval, mereka ada tukar sikit cara main mereka dari segi service dengan arah mereka return the shuttle. So they main banyak cross dengan banyak block shot untuk kita. So dari sana kita agak ada sikit bukan confused lah, kita macam lost momentum sikit. So mereka dapat points lagi cepat dan mereka balik confident lah. So dari sana kita dua lost a bit of our focus, lost a bit momentum semua. Sementara itu, wakil tunggal perseorangan lelaki negara Eng Ziyong berdepan pemain Jepun Kodai Naraoka yang singkirkan Lee Zijia di pusingan pertama. Sangat sengit ditampilkan kedua-dua pemain ini sejak awal set pertama di mana hanya satu mata menjadi jurang. Ziyong menampilkan aksi dominan dan walaupun diuji Kodai, dia berjaya menang set pertama 21-15. Set kedua, Ziyong perlu berhati-hati kerana Kodai perlu bangkit untuk mencurahkan peluang dan Kodai berjaya merapatkan kedudukan kepada 19 sama sekaligus menang set kedua 21-19. Set ketiga makin sengit, keduanya saling mengejar mata, namun kesilapan Ziyong memakan diri untuk dia akur tewas 15-21. Saya sangat puas hati hari match. Saya rasa saya control itu draft lebih better dari dia. So saya harap esok saya boleh tetap fokus lah. Saya rasa mereka bagi semangat untuk saya. Ya, saya kena thank you kepada mereka. Saya tetap saya akan fight untuk esok. So saya tak kira result apa yang saya boleh janji, saya tetap fight lah esok. Dalam part itu, pertarungan sengit menghiasi pertemuan gandingan negara Ong Yusin dan Teo Yi menentang pasangan Taiwan Lu Qingyao dan Yang Po Han. Wakil negara yang juga pilihan ke-8 kejohanan bersungguh membuat perhitungan ini. Variasi kegigihan keduanya dapat disaksikan selepas pasangan negara kecundang set pertama 17-21. Yusin dan Yi agresi memburu mata dengan sebolehnya meminimumkan kesalahan sebelum kedudukan terikat satu sama hasil kemenangan 21-13. Set ketiga semakin sengit, ternyata semangat dan surakan penyokong sendiri membuatkan suasana stadium terus gamat sekaligus memastikan pasangan negara ini menamatkan pertarungan dengan keputusan 21-14. Mungkin dekat tempat kita kot, ni lah dengan supporter semua, ya bagi semangat dekat kita. Gameplay tak ada apa, macam coach kita ada bagi tahu, ya, so dia orang tak tukar, kita yang kena tukar, so kita kena kena lebih fokus lah, ya, dengan strategi kita yang kena dah first game kita strategi dah tak boleh menang, so kita kena tukar paksa, ya, so it's good, ya, kita dapat go through, ya. Walaupun kita ambil point, tapi kebanyakan diorang yang mistake lah. Sebab kita gameplay kita, apa yang kita plan tu tak jadi lah. Tapi diorang yang mistake, sebab tu kita dapat kerja point. Dan 17 tu diorang pun macam lebih fokus lah. Ya. Crucial point kita pun fokus, tapi gameplay lah yang kita cakap gameplay tu first game tu tak jadi lah. Ya. Dalam pada itu, perseorangan wanita negara Go Jinwei kalah kepada pemain pilihan kedua kejohanan An Seong 10-21, 12-21 dalam masa 33 minit. Seong langsung tidak memberi peluang kepada Jinwei dari game pertama dengan meluru ke depan 5-1. Dan jurang tersebut dilebarkan ke 10 dalam sekelip mata untuk pemain nombor 2 dunia itu sebelum Seong menutup cabaran dengan keputusan 21-10.
skrip hampir sama berulang di game kedua. Ziyong mendahului 6-3 di awal perlawanan dan meskipun Jinwei cuba merapatkan jurang mata, ketangkasan pemain Korea Selatan itu memastikan dia tidak terancam dengan asakan Jinwei. Dengan mata 10 match point, Ziyong hanya perlukan 2 peluang untuk mengesahkan kemarahan kepusingan suku air. Ya, dengan mereka memang besar sangat, so I think it's a good thing. I have to work really hard to catch up lah. Yeah. Rasa dari segi gameplay, how? Gameplay of course dia sangat konsisten dengan mistake yang sangat kurang. So I think overall I learn a lot from her. And that's I think that's what I come here. Buat pasangan bergu campuran negara Ho Pangron dan Teo Mezing, keduanya terpaksa akul langkah terhenti di pusingan 16 terbaik bertemu gandingan Perancis Tom Chikel dan Delphine Delroux. Pilihan ke-8 ini membuktikan ranking kelima dunia milik keduanya jadi bukti aksi cemerlang mereka untuk menguasai set pertama dengan kemenangan 21-18. Pujian harus diberikan buat Pangron dan Mezing yang tetap berjuang habis-habisan bagi memastikan aksi terheret ke set ketiga menerusi kemenangan 21-13 di set kedua sebelum pengalaman jadi pemisah untuk keduanya akur tewas 12-21. I think I start to lost a bit focus, and then when they put the shutter just right behind me, I still want to take the shots. Yeah, I should let him not go and take the shots. Yeah. Of course, one of the reason is our gameplay. Our gameplay more obvious. That I ask her to go in front. Yang bola lepas dia, semua bagi saya. Percaya saya, bagi saya. Then semua lepas tu semua jadi lah. Tapi masa kat third set mungkin sudah goyang sikit, dan dia pun ada agak takut sikit lah, tak tahu macam mana nak main sudah. Lepas tu ya, kena balik train lebih lah. Kita sama-sama kena train harder lah. Dalam part itu, bergu campuran negara Chen Tanjie atau Yi jadi wakil kedua negara yang mara ke aksi suku hari terbuka Malaysia. Tanjie Yi terpaksa berempas pulas ketika menentang wakil Indonesia Rehan Naufal Lisa Ayu bagi memastikan kemenangan straight set 21-19, 21-16. Tanjie dan Yi turut berkongsi kemenangan ini adalah disebabkan mereka lebih bersabar untuk mengawal perlawanan dan tidak terburu-buru menamatkan rally. Walaupun dia menang, tapi saya rasa saya punya mental situ Ada improve lah. tak. Bukan tak baik lah. Bukan cakap tak baik lah, tapi macam masa mau ending masih rasa rush lah. Hari ini saya yang rush pula. Tak. Sudah cool down banyak lah. Ya. Tapi saya rasa banyak happy lah boleh menang di 2023 first home ground lagi. Ya. Itu yang make this quarter lebih meaningful. Bagi Indonesia kan biasa mereka main cepat dalam game. Mereka control jab tu semua. So strategi kita buka dulu dan baru saya cari attack bagi Tang Jie. Ya, macam tu lah. Kita bersama dengan Muiz Aziz di Axiata Arena. Okey, Muiz, sekarang dah memang tak ada wakil dalam persoalan lelaki ya. Lepas Eng Ziyong tewas kepada Kodai. Sayang dia patut menang straight set sebenarnya, tapi tewas di aksi rubber set lah, macam cerita semalam juga sebenarnya. Ada apa-apa yang mungkin dikongsikan oleh coach Wong Chun Han ataupun Ziyong sendiri, Muiz? Sudah pasti mereka kongsikan tentang apa jadi, apatah lagi ketika set kedua di mana Ziyong mendahului sebanyak 19-15, tetapi Kodai yang berjaya meraih kemenangan pada set kedua dengan keputusan 21-19, dan di situ kita boleh lihat di mana pengalaman itu satu aspek yang penting untuk pemain-pemain kita. Jadi Eng Ziyong pun berkongsi kepada saya kesilapannya adalah pada ketika 19-15 tu Kodai sebenarnya yang lebih agresif, yang lebih berani untuk melakukan pukulan, manakala coach Hendrawan iaitu coach Ziyong berkongsi bahawa ini merupakan satu proses untuk Ziyong, kerana kita tahu Ziyong adalah pemain yang sedang meningkat naik dan ini merupakan kejohanan pertama dia sebagai Super 1000 yang dia layak secara merit. Jadi ini merupakan satu proses yang harus Ziyong pelajari sendiri. Ed dan Su.
Okey, hari ini memang hari yang mendebarkan kerana untuk men's double juga kita akan kita lihat di mana Ong Yusin dan juga Teo Yi dia struggle pada set pertama tapi lepas tu nampak diorang dah boleh adapt dengan lawan daripada Taiwan dan kemudiannya mereka menang. So attitude macam ni Muiz, kalau mereka berjaya kekalkan untuk game lawan Fajar dan juga Rian esok, ada chance Muiz kan? Yes, betul. So memang perlawanan esok bagi Ong Yusin dan Teo Yi menentang Fajar dan Rian Ardianto memang mereka mempunyai peluang, sebab kalau kita lihat pada pertemuan mereka kali terakhir di World Tour Final di Bali, Yi dan Yusin sebenarnya berjaya melakar kemenangan dalam dengan keputusan rubber set, dan kini sudah tiba baru saja bergul lelaki negara kita iaitu Aaron Chia dan So Woo-yik. Rasanya Wui telah pergi ke medical dan bersama saya sekarang adalah Aaron lah. So kita boleh start terus Aaron? Boleh, alright Aaron. Maybe boleh kongsikan how was the match for you tadi? Saya rasa mungkin first game kurang sikit sebab on semua unforced error kita di sendiri, and then tapi second game kita rasa agak okey lah. Hanya bila kita dah leading jauh pun unforced error masih ada dekat sana. So itu yang itu problem masih dekat sana lah. Okay, dan kalau kita tengok last you jumpa diorang World Tour Final, it was a very close game, tapi kali ni you masuk first set tu macam diorang dapat lead jauh sangat. Kenapa Aaron? Saya rasa macam saya cakap dari start memang dah kena leading banyak lah. Semua pun kita sendiri unforced error banyak. Ya. Daripada segi gameplay China, you rasa apa yang membuatkan susah untuk you guys bermain lah? Apa yang China buat yang buat you susah, macam banyak errors ke, atau itu datang daripada you sendiri? Saya rasa mungkin banyak dari kita diri sendiri lah. Saya rasa sebab kebanyakan dekat first set punya time, and then itu yang buat kita start tak berapa bagus lah. Ya. Okay, thank you atas perkongsian tu Aaron. Jadi itu adalah perkongsian Aaron untuk perlawanan dia menentang gandingan Cina tadi, Ed dan Su. Okay, mungkin juga Muiz faktor kepenatan semalam mereka bermain dengan cukup agresif menentang lawan daripada Taiwan kan. Mungkin sedikit sebanyak ada juga beberapa kali kita lihat Woo-yik terjatuh di gelanggang, dan kita mungkin nak minta Muiz update lah mengenai situasi Woo-yik nanti yang tadi Muiz kabarkan dia pergi ke medical untuk check up kan. So mungkin nanti Muiz akan come back lah untuk update terkini. Muiz, satu benda atau satu isu atau faktor yang kita sering diperkatakan oleh pemain-pemain di Malaysia Open ni pasal angin. Pasal angin mungkin mengganggu persembahan mereka. Muiz rasa adakah itu antara sebab ramai pemain-pemain Malaysia tersingkir? Sebab ini home ground kita, sepatutnya mereka dah boleh serasi dengan gerak-geri angin ni kan? Yes, sebenarnya angin itu merupakan satu faktor yang besar di Axiata, tetapi rata-rata semua pemain menghadapi perkara sama, dan semua pemain yang sudah beraksi di Axiata tahu Axiata Arena antara arena yang mempunyai angin yang paling sukar untuk bermain. Even nombor ranking 1 dunia Victor Elseson menyatakan yang benda sama, tetapi ia lebih bergantung kepada prestasi atau kemampuan pemain itu sendiri untuk mengawal arus perlawanan, dan siapa yang mampu mengawal perlawanan terlebih dahulu akan mempunyai advantage untuk perlawanan tersebut, Adeline. Okey. Antara pasangan yang struggle dan ada kesukaran untuk melawan angin adalah Goh Sun Huat dan juga Chevron Lai, dari mana perkongsian yang Muiz bawakan tadi. Ialah kita tahu bahawa bertemu dengan pilihan utama kejohanan sebenarnya sukar, tapi kita dapat lihat usaha untuk mereka melawan tu ada. Mungkin Muiz boleh kongsikan daripada pemerhatian Muiz apa agaknya faktor-faktor lain yang mungkin menyukarkan Sun Huat juga Chevron untuk dominate game. Seperti yang dikongsikan Chevron pada awal set pertama mereka, sebelum perlawanan lagi, mereka sebenarnya yakin, mereka bersemangat untuk memberi tentangan yang sengit, dan Chevron sebenarnya menyatakan yang dia confident, dia rasa selesa walaupun tewas pada first set. Mereka rasa bahawa mereka bermain dengan baik, tetapi pada second set Chevron menyatakan gandingan Cina melakukan sedikit pertukaran taktikal. Mereka bermain lebih banyak cross court punya shot, dan itu mengganggu momentum mereka. Selain itu
Sun Huat juga menyatakan bahawa perbezaan gandingan China ini berbanding dengan gandingan-gandingan lain adalah mereka mempunyai speed yang lama, iaitu mereka mampu bermain dengan laju untuk 1, 2, 3, 4 poin. Manakala gandingan-gandingan yang lain mungkin hanya mampu beraksi dengan laju untuk 1, 2 poin saja. Jadi Sun Huat menyatakan ini yang mereka perlu counter apabila mereka bertemu semula gandingan China ini di India Open minggu hadapan, Ed dan Su. Okey, faham. Very good point sebab diorang memang can just go on and on untuk dapatkan mata kan, kelebihan lah pasangan Cina. Muiz, only 2 pasangan negara yang mara, Ong Yusin, Teo Yi yang akan berjumpa dengan Fajar dengan Rian dan juga Chen Tangji dan Toh Yi. Muiz rasa apa peluang mereka? Apa yang saya boleh katakan tentang peluang mereka adalah kedua-dua peluang ini mempunyai peluang yang 50-50. Ini kerana kita tahu Fajar dan Rian mempunyai momentum yang bagus pada tahun lepas dengan mereka memenangi beberapa kejohanan, mereka meningkat naik ranking mereka begitu cepat. Selain itu, bagaimanapun Yi dan Yusin berjaya mengalahkan mereka pada World Tour Final sebelum ini. Dan manakala bagi Toh Yi dan Chen Tangji, mereka merupakan gandingan baru, jadi pihak lawan tidak tahu bagaimana mereka mampu untuk melawan Chen Tangji dan Toh Yi ni. Mereka tidak mempunyai lagi perancangan daripada segi gameplay diorang. Jadi peluang itu memang 50-50, Ed dan Su. Itu kelebihan. Alright, baik, terima kasih Muiz. Muiz boleh sambung bertugas. Terima kasih. Thank you Muiz, jumpa esok. Alright, thank you Su.